Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana sempat bersama dengan saya di channel YouTube Fauzan Channel. Dan seperti biasa, saya mengalu-alukan untuk anda subscribe channel saya, ya, boleh komen dan juga boleh share, like, ya, untuk kita perluaskan lagi saluran media di kalangan rakyat Malaysia khususnya. Ya. Dan hari ini kita masih lagi berada dalam sebuah kerajaan yang baru, di bawah kerajaan perpaduan. Masih lagi orang hangat memperkatakan tentang kerajaan perpaduan ini. Masih ada lagi, ya, suara-suara mengkritik, mengecam dan sebagainya. Itu biasalah, ya. Mana-mana kerajaan yang baru menubuh kerajaan akan menerima kritikan, teguran, pandangan, ya, daripada berbagai pihak, bukan saja di luar parti, ya, di dalam parti sendiri pun, bahkan teguran tidak kurang juga kecaman, ya, kita terima daripada yang tidak berparti, ya. Ada juga kecaman-kecaman yang kita terima daripada ahli parti kita sendiri, ya, sama ada dalam Parti Keadilan, ya, DAP, Amanah, juga daripada rakan-rakan kita daripada Barisan Nasional, ya, yang membentuk kerajaan perpaduan ini. Maka sudah ada, ya, suara-suara yang memberikan cadangan yang baik, ya, ada cadangan-cadangan yang remeh-temeh juga, ada juga kecaman-kecaman yang tidak sewajarnya, ada juga kecaman-kecaman yang sewajarnya. Walaupun kerajaan perpaduan baru saja membentuk kerajaan, dan seperti mana yang kita percayai bahawa mana-mana kerajaan yang telah dibentuk, maka saluran komunikasi, ya, yang dikawal oleh kerajaan itu amat penting bagi menyalurkan maklumat kepada masyarakat seluruh rakyat Malaysia, ya, tentang apakah dasar polisi kerajaan baru yang telah pun dibentuk. Dan bagi saya belum, pada pandangan saya sendiri, ya, bila kita membentuk kerajaan, peranan penerangan, ya, ataupun komunikasi, ya, terutamanya di media-media yang dikawal oleh kerajaan itu masih belum menampakkan lagi keberkesanan, ya, yang memuaskan, ya. Peningkatan tu masih ada, peningkatan tu tetap ada, tetapi belum ke tahap yang memuaskan, di mana banyak isu-isu yang saya rasa masih gagal dijawab, ditangani, ya, diberi penjelasan oleh media-media yang di bawah kawalan kerajaan, ya. Dan kita tahu bahawa media seperti televisyen, radio, ya, yang di bawah kerajaan ini bukan untuk, ya, menyalurkan maklumat kepartian, ya, bukan tujuan mereka untuk memberikan keuntungan kepada parti pemerintah, ya, tetapi lebih kepada menjelaskan dasar-dasar kerajaan. Jadi kalau itu yang digunakan ataupun peranan mereka untuk menjelaskan dasar dan juga polisi kerajaan itu, ya, kalau mereka mainkan peranan itu dengan sebaik mungkin, saya rasa tidak ada masalah. Tapi masalahnya bila dasar-dasar itu juga kurang, ya, diberikan penjelasan kepada rakyat, sehingga kan di luar sana, di media sosial khususnya, masih ada lagi, ya, yang tidak faham, yang keliru, bahkan ada juga yang tidak tepat langsung, ya, pemahaman mereka tentang polisi dan juga dasar kerajaan. Di sini saya ingin menjawab satu persoalan, ya, daripada rakan kita yang bertanya, apakah wajar kembali, ya, khususnya bagi Parti Keadilan mewujudkan kembali akhbar bercetak kita yang satu ketika dulu amat amat efisien lah, ya, amat berkesan sekali di dalam membawa suara dasar prinsip perjuangan Parti Keadilan, ya. Saya masih lagi ingat akhbar Suara Keadilan yang begitu laris, ya, selepas zaman reformasi, terutamanya, yang begitu laris bersaing dengan Harakah. Waktu itu Harakah bersama dengan kita, ya, daripada Barisan Alternatif, kemudian dia punya Pakatan Rakyat, ya. Jadi persaingan akhbar ini, Harakah dan Suara Keadilan, itu menjadi popular, terutamanya di kampung-kampung, ya, sangat, sehingga kan pihak kerajaan waktu itu menyekat percetakan akhbar Suara Keadilan, pernah disaman, ya, kerana tanpa permit, ya. Tapi masa itu kita terus usahakan dan kita terus cetak, ya. Ada beberapa syarikat cetak yang tak berani lagi mencetak Suara Keadilan, kita pindah kepada syarikat yang lain, ya.
asalkan akhbar itu dapat dijual, ya, dijual kepada masyarakat supaya perjuangan dasar parti dan juga maklumat tentang program-program parti dapat dikongsikan, ya, terutamanya kepada masyarakat di luar bandar, ya. Mungkin ada orang kata dah tak perlu, sekarang ni zaman media sosial, zaman IT, semua dah ada smartphone, ya, semua dah pakai internet belaka, jadi tak perlu pada akhbar bercetak, ya. Pada saya itu pandangan yang salah, kerana bagi saya akhbar bercetak ini masih popular, terutama di kalangan rakyat, ya, di kalangan masyarakat yang berusia, ya, lingkungan 50 tahun ke atas, ya. Mereka masih lagi suka kepada akhbar-akhbar ini, ya. Sebab tu kita tengok utusan Malaysia pun dulu pernah jatuh teruk, kemudian dia bangkit balik, ya. Akhbar Harakah sendiri, ya, Parti PAS masih lagi wujud, ya, masih lagi wujud untuk mereka menyalurkan maklumat kepada penyokong-penyokong mereka, ya. Jadi saya rasa agak pelik, ya, sewaktu kita menamatkan akhbar bercetak Suara Keadilan itu, saya dah mula pernah, ya, menegur dan juga pernah menyatakan bahawa kenapa perlu dihentikan, ya, Suara Keadilan di saat-saat waktu itu Suara Keadilan begitu punya ranking yang terbaik lah, ya, di antara akhbar-akhbar parti politik. Ya, tapi bila kita jadi kerajaan 22 selepas PRU yang ke-14, kita sudah merasakan bahawa tidak perlu, ya, tidak perlu lagi, maka dihentikan, digantikan dengan saluran melalui internet online, ya, Suara Keadilan online, dan ianya tidak berfungsi pun, ya, tidak memberi kesan, dan akhirnya, ya, apa sahaja tuduhan kita sewaktu kita jadi kerajaan 22 bulan yang lalu, propaganda yang mereka mainkan dulu gagal ditangani oleh media yang kita kawal waktu itu, dan juga gagal, ya, secara meluasnya ditangani oleh cyber trooper kita, ya, sebab kita ada cyber trooper yang tidak berbayar. Bila mereka tidak berbayar, kita tidak boleh menentukan apa yang mereka perlu tulis, bila mereka perlu tulis, berapa kerap mereka kena tulis, kita tidak boleh tentukan sebab mereka membantu parti dengan secara sukarela, ya. Jadi apabila mereka ada kerapangan, apabila mereka ada idea, ya, apabila mereka merasa perlu untuk mereka menulis, mereka akan menulis, ya. Itu pun kita sudah cukup bersyukur kerana mereka masih lagi setia dengan parti, ya, dengan perjuangan kita walaupun tidak dibayar, ya. Mereka masih lagi setia sewaktu kita susah, dan juga setia waktu kita menjadi kerajaan, ya. Jadi apabila kita memikirkan balik betapa pentingnya media cetak ini, saya ingin mencadangkan kembali, ya, terutamanya kepada Parti Keadilan, supaya kita wujudkan, ya, wujudkan kembali media bercetak Suara Keadilan ini. Ya, saya masih ingat dulu bagaimana kita menghentikan akhbar ini, kemudian kita ambil Selangor, Selangor Kini, akhbar Selangor Kini, yang saya pasti sama ada wujud atau tidak lagi di Selangor, mungkin wujud lagi, ya, dan kita edarkan akhbar Selangor Kini ini kepada negeri-negeri lain, ya, untuk kita menggambarkan kepada masyarakat apakah program, ya, program kesejahteraan rakyat yang telah dijalankan di Selangor untuk kita kongsikan kepada negeri-negeri lain, ya. Dan Suara Keadilan, saya rasa begitu dapat sambutan, ya, pada penilaian saya lah. Sewaktu Suara Keadilan ini diwujudkan dulu, ya, bertahun-tahun, maka sambutannya lebih banyak di kawasan-kawasan luar bandar, ya. Dan kita boleh kongsikan akhbar ini, ya, kalau mereka yang membeli Suara Keadilan, bila mereka dah baca, mereka kongsikan kepada rakan-rakan yang lain, ya, kepada rakan-rakan jiran-jiran, dan mereka letakkan di warung-warung, di kedai makan untuk dikongsikan bersama, ya, oleh sesiapa yang nak membacanya, ya. Jadi dianya nampak memberi kesan, ya, sehingga kan kita berjaya dalam PRU 14 adalah hasil daripada penerangan penyebaran daripada akhbar Suara Keadilan ini sendiri, ya. Jadi bila kita dah jadi kerajaan, kita seolah-olah macam lupa kepada peranan, ya, Suara Keadilan media cetak ini. Dan oleh kerana kita telah pun menjadi kerajaan sekarang ini, saya menyerulah, ya, dan saya merasakan bahawa wajar kembali parti mempertimbangkan, ya, untuk mewujudkan Suara Keadilan ini sewaktu kita masih ada kuasa di tangan kita, ya. Kalau dulu kita ada macam-macam masalah, masalah dengan ROS, ya, tentang percetakan permit dan sebagainya, itu pun kita langgar, ya. Punyalah kita nak sebarkan maklumat,
sekarang ni bila kita ada kuasa, ya, saya rasa tidak ada masalah untuk kita kembalikan semula akhbar bercetak ini. Kerana kalau kita lihat di kampung-kampung, di kawasan Felda terutamanya, ya, kampung-kampung pedalaman, orang-orang berusia 60 tahun, ya, 60 tahun ke atas, mereka masih lagi suka kepada membaca akhbar. Ya, selain daripada sosial Malaysia, berita harian Metro, Sinar dan sebagainya, kalau ada, ya, akhbar Suara Keadilan ini, mereka juga boleh tatap. Ya, tidak semua orang tua-tua ni tahu nak cari maklumat dekat smartphone, ya, YouTube dan sebagainya. Ya, mereka lebih kepada suara, apa ni, kepada mendapatkan maklumat melalui pembacaan. Ya, jadi kita tidak perlu sangat menumpukan ataupun mengharapkan sangat media perdana, ya, sebab media perdana ini dia lebih fokus kepada apa ni, menyampaikan, ya, tentang dasar-dasar kerajaan, polisi-polisi kerajaan. Ya, takkan media perdana nak cerita tentang program-program parti, ya, apa yang parti buat, apa yang apa ni, keputusan-keputusan parti, ya. Jadi mungkin itu bukan peranan media perdana. Jadi apa peranan media-media yang lain? Ya? Kita ada media sosial, okey, ya, kita ada lagi cyber trooper kita dan sebagainya. Tapi cyber trooper kita kena ingat bahawa mereka sukarela. Ya, mereka sukarela dan kita tidak boleh guide mereka, tidak boleh pandu mereka dengan satu apa ni naratif. Ya, itu terpulang kepada mereka sendiri. Ya, pada pandangan mereka, mungkin ada yang suka menulis secara berbentuk ilmiah, ada yang suka menulis secara propaganda, ada yang suka menulis dengan cara yang agak negatif, ya, maki hamun dan sebagainya. Ada yang, yalah, macam-macam. Ya, dalam cyber trooper kita ni ada macam-macam orang. Dan kita tidak boleh persalahkan dia. Ya, tak usah persalahkan mereka ini kerana mereka bukan cyber trooper yang dibayar, yang ditentukan apakah naratif yang perlu mereka bawa. Oleh kerana itu, kita perlu ada satu media yang dikawal, ya, yang ditentukan apa naratif yang nak dibawa. Pandangan-pandangan daripada ahli-ahli juga boleh disalurkan melalui media rasmi parti ini. Ya, sebab itu saya lebih suka supaya akhbar Suara Keadilan bercetak ini harus diwujudkan kembali, dan saya harap pandangan saya ini, ya, boleh disetujui oleh rakan-rakan semua, supaya kita bawa, ya, cadangan ini kepada pihak kepimpinan parti lah, terutamanya kepada ketua komunikasi atau pengarah komunikasi kita, ya, ataupun ketua penerangan kita lah, ya, mereka berbincang kerana peranan ketua penerangan dan pengarah komunikasi ini tidak jauh bezanya, dan mereka mungkin boleh bertemu dan berbincang tentang cadangan ini, ya. Kita kena ingat, ya, kita menjadi kerajaan, kita tak tahu, ya, insya-Allah mungkin boleh lama sepenggal, dua penggal ataupun lebih lama lagi, tetapi untuk bermulanya kerajaan perpaduan ini, apatah lagi yang merentah bukannya Pakatan Harapan secara mutlak, ya, jauh sekali yang merentah itu kerajaan keadilan, ya. Kita adalah kerajaan perpaduan, di sana ada rakan-rakan kita yang di luar daripada Pakatan Harapan. Jadi tentunya naratif yang dibawa dalam kerajaan perpaduan itu berbeza-beza, ya. Ada cyber trooper daripada Barisan Nasional, ada cyber trooper daripada UMNO, ada cyber trooper daripada GPS, ya, daripada Sabah dan Sarawak, dan ada daripada Amanah, ya. Amanah juga saya tengok aktif dalam komunikasi mereka, dia ada saluran internet mereka, ya. Tapi keadilan, saya rasa saluran yang khusus untuk Parti Keadilan ni saya tak tahu, walaupun kita ada juga rakan-rakan kita yang selalu aktif, ya, live di YouTube, dan juga, tapi tidak ada yang khusus untuk parti lah, ya. Macam Amanah kita lihat yang popular seperti Jom Channel, Media Oren, lihat lebih menonjol lah Parti Keadilan. Jadi saya cuma nak bercakap tentang media cetak. Ya, saya rasa Suara Keadilan itu harus diwujudkan kembali supaya ia dapat menampung, ya, kelemahan atau kekurangan yang ada pada media-media sosial. Ya. Jadi media cetak ini lebih kepada yang disiarkan itu adalah suara parti, ya, program-program parti, di mana kita akan tentukan setiap negeri yang membuat program, ya, dimasukkan dalam akhbar Suara Keadilan ini, dan apa saja fitnah yang dilontarkan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap parti kita khususnya, boleh kita jawab
ya, melalui akhbar resmi kita. Jadi saya mengharapkan agar pandangan saya ini boleh diterima dan juga dipertimbangkan oleh pimpinan parti demi kebaikan parti dan juga sedikit sebanyak ya boleh membantu kelemahan ataupun kekurangan di media sosial ya, di mana kita selalu mengharapkan sangat kepada media sosial yang dimainkan ya oleh rakan-rakan kita secara sukarela ini ya. Dalam masa yang sama kita juga mengucapkan ribuan terima kasih lah ya kepada teman-teman yang sukarela, yang menjadi cyber trooper, yang menjadi orang yang menyampaikan maklumat, yang kongsikan maklumat ya, walaupun mereka tidak dibayar, tapi atas keikhlasan mereka, atas kesedaran mereka perlunya parti ini ya menjadi kerajaan, untuk diangkat menjadi kerajaan kalau boleh selama-lamanya ya, untuk menentukan bahawa negara kita boleh ditadbirkan dengan baik. Tetapi parti juga harus bertanggungjawab ya untuk menentukan bahawa saluran maklumat itu harus ada uh, ada ni lah kata orang tu, ada dikawal lah ya, terkawal, terkawal. Jadi saya harapkan supaya akhbar soal keadaan ini diwujudkan kembali kan, dan saya penuh yakin walaupun kita dah jadi kerajaan sebahagian daripada kerajaan perpaduan ini, saya yakin sekiranya akhbar soal keadaan ini diwujudkan kembali, ianya tetap akan mendapat sambutan yang baik ya, seperti mana yang pernah kita terima dahulu, terutamanya di kawasan-kawasan pedalaman. Terutamanya kita juga belum menguasai seluruh negeri dalam Malaysia ni ya. Kita belum lagi kuasai negeri-negeri yang masih lagi dikawal oleh pembangkang ya, Kelantan, Terengganu, Kedah dan sebagainya. Jadi kalau ada akhbar seperti ini diwujudkan kembali, bahawa maklumat-maklumat ini akan sampailah di kawasan-kawasan pedalaman ya. Jadi dalam keadaan kita dah punya kuasa ya, kalau kita tidak gunakan kuasa yang ada ini ya untuk kebaikan kita, untuk menyampaikan maklumat kita, maka amat rugilah ya, amat rugi sama sekali. Kalau kita nak harapkan media perdana, tentunya tidak adil ya. Media perdana kerajaan digunakan untuk kepentingan parti, saya pun tidak bersetuju ya. Bukannya tugas RTM ya untuk menyiarkan semua program Parti Keadilan, saya pun tidak bersetuju ya. Ia lebih kepada berfungsi untuk melaksanakan atau menyampaikan maklumat tentang dasar-dasar kerajaan ya, polisi-polisi kerajaan. Jadi untuk parti kena harus ada satu media khusus ya, untuk menyalurkan pandangan pimpinan, menyalurkan pandangan ahli-ahli ya, dan juga menjawab segala fitnah-fitnah daripada pihak pembangkang lah ya, yang sering sekarang ni nampaknya fitnah semakin lama semakin kuat dimainkan ya. Jadi apakah senjata yang kita ada sebenarnya dalam Parti Keadilan ini ya? Jadi kita kembalilah kepada cara kita susah dahulu, di mana akhbar soal keadilan itu bukan sedikit peranannya membantu kita sehingga kita berada ke tahap ini. Jadi jangan lupakan peranan mereka dan usahakanlah sesuatu ya. Kita banyak lagi di kalangan kita ya, dalam ahli-ahli parlimen, wakil-wakil rakyat ya, orang-orang yang berkepakaran di dalam membantu ya untuk mewujudkan kembali suara keadilan ini ya. Biarlah kita melabur sedikit untuk kebaikan dan ke masa panjang. Jadi itulah yang saya cadangkan kepada pimpinan, dan saya harap perkara ini sampailah kepada pimpinan untuk dipertimbangkan ya. Ada yang tanya saya tentang Biro Tatan Negara. Semua tahu Biro Tatan Negara ini popular di zaman Barisan Nasional memerintah. Dan kita tahu fungsinya Biro Tatan Negara ini pada awal penubuhannya agak baik ya. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri pernah berada dan terlibat di dalam penubuhan Biro Tatan Negara ini ya. Selepas pada tahun 1998 peranan Biro Tatan Negara itu sudah mula menyeleweng ya, lebih kepada propaganda ya, propaganda berbentuk kepartian ya, atau berbentuk kepada untuk menjatuhkan ya, satu-satu
tokoh politik yang bertentangan dengan kerajaan waktu itu. Saya masih ingat lagi waktu selepas era reformasi, mereka menggunakan Biro Tata Negara ini di mana pegawai-pegawai kerajaan yang dipanggil untuk menghadiri kursus di Biro Tata Negara ini telah diberikan penerangan ataupun diberikan taklimat tentang satu-satu kes terhadap pemimpin-pemimpin tertentu yang tidak digemari oleh kerajaan. Yang popular waktu itu adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim lah, selepas reformasi, di mana digunakan Biro Tata Negara ini untuk menyampaikan propaganda memfitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana kaki tangan kerajaan, pegawai kerajaan yang hadir kursus tersebut diberikan taklimat tentang fitnah liwat, tentang Anwar ini kaki liwat. Dia tunjukkan video-video yang tak berbentuk fitnah ini, ditunjukkan kepada kaki tangan kerajaan tentang bahawa Anwar ini ejen Amerika, ejen Israel, LGBT, Anwar ini kaki perempuan, kaki lelaki dan sebagainya, didendangkan sepanjang kursus dalam Biro Tata Negara. Dan ada pensyarah yang memberikan penerangan itu telah dilatih untuk mengolah cerita supaya pegawai kerajaan ini percaya bahawa Anwar ini tidak layak menjadi pemimpin. Anwar ini adalah orang yang rendah moralnya. Ini digunakan di dalam Biro Tata Negara waktu itu. Dan bila kerajaan Pakatan Harapan mengambil alih pemerintahan pada 2018, kita menutup Biro Tata Negara ini. Kita menghapuskan Biro Tata Negara ini. Selain daripada kita menghapuskan jasa, Biro Tata Negara ini juga kita hapuskan. Atas alasan Biro Tata Negara ini digunakan untuk kepentingan politik Barisan Nasional waktu itu. Waktu itu saya pun pernah menyuarakan, waktu kita jadi kerajaan, saya pernah menyuarakan bahawa senjata yang digunakan oleh Barisan Nasional, BTN ini, senjata itu tidak patut dan tidak wajar kita buang. Kerana senjata itulah yang mempertahankan puluhan tahun, 60 tahun kerajaan Barisan Nasional. Jadi cuma bila kita jadi kerajaan, sepatutnya senjata itu kita gunakan dengan baik. Sebab senjata seperti pisau, kalau kita menyalahgunakan pisau dengan cara membunuh orang, ia tidak baik. Tetapi kalau pisau itu kita gunakan untuk potong sayur, potong daging dan sebagainya, ianya satu alat yang bermanfaat untuk kita. Jadi saya pernah cadangkan sewaktu itu kerajaan PH kekalkan Biro Tata Negara ataupun kerana ubah nama lain, tetapi digunakan Biro Tata Negara ini untuk memanggil semua pegawai-pegawai kerajaan, tak kira apa bangsa dan juga kaum, untuk datang kursus dan kita sampaikan maklumat kepada mereka lebih kepada penyatuan kaum dan juga agama. Penyatuan kaum dan juga menghormati agama raja-raja di dalam kursus tersebut. Supaya rakyat Malaysia ini tidak mudah untuk dipengaruhi dengan sentimen kaum, tidak mudah untuk dipengaruhi dengan sentimen agama, terutamanya pegawai-pegawai kerajaan ini. Kita panggil mereka, tapi jangan lakukan seperti yang mereka lakukan dahulu. Bila khusus Biro Tata Negara ini dihadiri oleh kebanyakan pegawai-pegawai Melayu, di sana mereka akan timbulkan semangat kemelayuan, semangat perkawaman sempit Melayu itu. Dalam kursus itu diajar supaya Melayu naklah pertahan, kita hendaklah pertahankan bangsa Melayu, hak Melayu. Hak Melayu sekarang telah terhakis. Jangan sampai Cina ambil negara kita. Jangan sampai Cina jajah kita. Tanah-tanah ini dirampas oleh Cina. Ini yang ditanamkan dalam kursus Biro Tata Negara dahulu. Sentimen perkawaman itu ditanam di dalam kursus BTN waktu itu. Diakhiri dengan lagu Anak Kecil Main Api, supaya mendatangkan semangat, merasakan seolah kita ni duduk dalam Malaysia ni, negara kita, bumi kita dijajah oleh bangsa lain. Ini ditimbulkan di dalam kursus Biro Tata Negara. Jadi bila kita jadi kerajaan sekarang ini, kita gagal laksanakan suatu kita jadi kerajaan 22 bulan yang lalu, dan kita mendapat akibatnya kerana kita tidak menggunakan senjata-senjata yang ada ini. Kita buang senjata-senjata ini, dan kita tidak ada senjata waktu itu. Kita tak nak menghadapi serangan-serangan yang hebat untuk menjatuhkan kerajaan PH. Dan kita akhirnya dikhianati dengan mudah. Dikhianati dengan mudah.
Dan tidak ada orang simpati pun. Bila kita dikhianati, rakyat tidak merasa apa-apa. Pegawai kerajaan tidak merasa apa-apa. Seolah mereka restu apabila kita dikhianati. Sebab mereka tidak diberikan penerangan yang jelas tentang perjuangan kita. Sebab itu sekarang ini, apabila kita dah jadi kerajaan, Biro Tata Negara ini saya cadangkan agar diwujudkan kembali, tetapi dengan peranan yang lebih baik. Apa peranannya? Iaitu menyatukan semua kaum negara kita. Sejajar dan juga selaras dengan kerajaan perpaduan. Kita satukan. Panggil pagi tangan pegawai kerajaan, tak kira mana jabatan kementerian sekalipun, supaya mereka menghadiri kursus ini dan kita bentuk mereka dengan semangat perpaduan di antara kaum. Dan kita berikan mereka penjelasan yang lebih meluas tentang apa itu perlembagaan, apa itu hak istimewa orang Melayu, apakah itu agama Islam sebagai agama resmi, institusi raja-raja berperlembagaan dan sebagainya. Kita terangkan kepada mereka. Nyatakan kepada pegawai kerajaan bahawa apa perkara yang kamu boleh sebut, yang boleh kamu sentuh, dan apa perkara yang tidak boleh kamu sentuh. Dan kita harapkan supaya Biro Tata Negara ini mengumpulkan peserta-peserta khusus dari berbagai-bagai kaum. Ada orang Cina, ada orang India, ada orang Kadazan, Iban, semua kaum kita kumpulkan dan kita berikan penerangan kepada mereka bahawa kerajaan perpaduan ini adalah kerajaan yang tidak sanggup ataupun kerajaan yang tidak memainkan, tidak suka kepada isu-isu perkauman itu dijadikan sebagai isu politik. Isu-isu keagamaan itu, sentimen agama yang melampau itu, tidak boleh diterima oleh kerajaan perpaduan. Dan kita terangkan kepada semua pegawai-pegawai kerajaan kita supaya mereka lebih memahami. Dan di samping itu mereka juga boleh faham dengan tuduhan-tuduhan yang ada di luar sana. Kan kalau kita tengok di media sosial hebat dengan sentimen perkaumannya, dengan sentimen agamanya, kita pula tidak ada media yang khusus untuk menjawab, mengharapkan kepada rakan-rakan dalam cyber trooper untuk menjawab. Media perdana tidak boleh sangat untuk berperanan mempertahankan parti. Jadi kita banyak kelompok yang kita rasa kita tidak boleh nak tangkis dan kita hadapi. Sebab itu pentingnya diwujudkan kembali Biro Tata Negara ini. Supaya semua pegawai kerajaan mendapat penerangan yang jelas. Apakah sebenarnya polisi dan juga dasar kerajaan yang nak membentuk kepada perpaduan kaum. Perpaduan kaum. Jadi sebab itu saya katakan salah satu kelemahan kita sewaktu kita jadi kerajaan dulu apabila kita membuang senjata-senjata yang berguna ini. Bukan maknanya kita nak ambil ataupun nak wujud kembali Biro Tata Negara ini, kita nak buat seperti mereka dahulu. Untuk nak jadikan Biro Tata Negara sebagai menyampaikan maklumat kepartian untuk membunuh politik seseorang individu yang bertentangan dengan kita. Tapi yang pentingnya dalam kursus tersebut adalah seolah-olah kita nak bagi tahu pada kakitangan kerajaan ini bahawa negara yang dipimpin di bawah kerajaan perpaduan ini benar-benar untuk mewujudkan satu negara yang tidak ada permusuhan kaum. Di mana kalau dalam perlembagaan itu tonggak-tonggak ataupun asas dalam perlembagaan itu seperti hak keistimewaan orang Melayu, bahasa kebangsaan, raja-raja, agama sebagainya itu harus kita terangkan di dalam kursus Biro Tata Negara ini supaya mereka lebih faham apakah yang dimaksudkan hak istimewa orang Melayu, apakah ini bermakna hak orang lain dinafikan, apakah masuk agama Islam sebagai agama resmi, apakah kerana itu agama lain tidak dibenarkan ataupun disekat ataupun dihalang. Jadi ini harus kita terangkan pada pegawai-pegawai kerajaan, supaya mereka lebih jelas, mereka lebih faham arah mana kerajaan perpaduan ini. Kerajaan perpaduan ini bukan hanya di atas tajuk nama, atas nama slogan kerajaan perpaduan, tetapi sebenarnya memang kita nak wujudkan rohnya. Kerajaan perpaduan ini memang untuk membentuk masyarakat dan rakyat negara ini yang bersatu padu, tak kira kaum, tak kira agama. Jadi ini harus kita terapkan dan saya yakin bahawa sekiranya kita boleh wujudkan Biro Tata Negara ini di mana setiap pegawai-pegawai kerajaan diwajibkan untuk menghadiri kursus ini supaya mereka lebih memahaminya. Mereka lebih memahaminya arah tuju
ya, kerajaan kita. Ya, mereka boleh bertanya soalan, ya, apa yang mereka dengar di luar sana, apakah apa yang disebut difitnah oleh musuh-musuh politik kita di luar sana, apakah benar ataupun tidak. Mereka boleh bertanya, ya, sewaktu mereka berkursus, dan kita boleh memberi penerangan yang sebaiknya agar mereka lebih faham, ya, apakah dasar kita yang sebenarnya. Jadi bagi saya amat pentinglah, ya, sewaktu kita ada kuasa yang Allah pinjamkan kepada kita, entah sampai bila, ya, boleh bertahan kuasa ini. Jadi kita memanfaatkannya bukan untuk kepentingan mana-mana individu, bukan untuk kepentingan mana-mana parti politik, tetapi kepentingannya kepada rakyat Malaysia. Ya, amat sayang sekali penyatuan yang telah dibina di zaman-zaman dahulu, ya, kita ada satu peristiwa yang melibatkan kaum 13 Mei, dan kita ingin lupakan peristiwa-peristiwa tersebut, walaupun dalam PRU baru ini dimainkan kembali sentimen itu, ya. Jadi kita naklah pelihara penyatuan ini, dan kerajaanlah, ya, yang bertanggungjawab untuk mengembalikan semula penyatuan dan perpaduan ini. Ya, sekiranya kita ada Biro Tata Negara, ya, yang dapat membentuk pegawai-pegawai kerajaan khususnya, ya, supaya mereka boleh sampaikan kepada anggota-anggota di bawahan, di jabatan masing-masing, barulah, ya, kita rasa bahawa kita adalah sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Ya, kita boleh menyekat segala propaganda jahat daripada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, yang ingin melihat negara ini sentiasa dalam krisis politik. Ya, negara ini sudah tidak selamat bagi mana-mana kaum ataupun kaum-kaum yang tertentu. Ya. Jadi menjadi tanggungjawab kita bahawa sesiapa pun rakyat Malaysia, ya, yang menjadi warga negara dalam negara ini harus dilindungi. Ya. Jadi itulah cadangan saya, dan saya mengharapkan semoga pimpinan parti dan juga pimpinan kerajaan terutamanya, ya, supaya dapat mempertimbangkan kembali tentang kewujudan Biro Tata Negara ini. Boleh saja diubah apa nama sekalipun, tetapi peranannya adalah untuk membentuk, ya, membentuk dan memberikan, ya, penjelasan ataupun memberikan satu penerangan dan taklimat khusus kepada pegawai kerajaan tentang apakah agenda sebenarnya negara, ya, di bawah kerajaan perpaduan ini. Ya. Sekali lagi saya ingin memberi cadangan ini. Ya, dulu pun dah bagi cadangan tapi tidak dapat dilaksanakan. Saya tak tahu kenapa, dan kita dapat lihatlah, ya, kesannya di mana masih ramai lagi, ya, pegawai kerajaan yang terpedaya dengan propaganda kaum dan juga agama. Ya, walaupun mereka kaki tangan kerajaan ini bukanlah orang yang bodoh-bodoh. Ya, mereka kaki tangan kerajaan, pegawai kerajaan ini tentu dah orang yang mempunyai pendidikan, tetapi mempunyai akademik yang tinggi atau pendidikan yang tinggi, belum tentu mereka ini terselamat daripada propaganda dan juga hasutan pihak-pihak lain. Ya, jadi tugas kita lah sebagai kerajaan untuk membentuk masyarakat yang aman, sentosa, ya, dan juga sejahtera. Maka kita kena usahakan sesuatu, ya, untuk kita kembali semula menjadi sebuah negara yang sesama kaum, ya, di antara kaum ini saling hormat menghormati. Jadi salah satu langkahnya adalah mengadakan kembali Biro Tata Negara ini dikendalikan oleh mereka yang bukan orang politik, ya, tetapi orang yang tahu kepada arah tuju kerajaan perpaduan ini, dan sampaikan, ya, kepada pegawai-pegawai kerajaan yang menghadiri kursus itu nanti tentang apa sebenarnya yang ingin dibawa oleh kerajaan perpaduan ini. Ya. Jadi saya harapkan supaya cadangan saya ini boleh diterima, ya, dan mungkin juga mendapat persetujuan daripada rakan-rakan di luar sana. Ya, bolehlah kita sharekan. Ya, InsyaAllah kita mengharapkan sesuatu yang terbaik daripada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, supaya reform itu dapat kita rasai. Ya, kurang-kurangnya orang kata adalah, ya, kebaikan perubahannya. Dulu tidak ada, dulu ada Biro Tata Negara, kemudian kita buang, kemudian bila kita dapat balik kuasa, ya, kita tidak menggunakan kuasa itu, ya, untuk memanfaatkan kesejahteraan negara ini. Apatah lagi dalam keadaan sekarang ini, propaganda, ya, fitnah, ya, isu perkauman, sentimen agama itu begitu kuat ditiupkan, ya, untuk menggoncang kerajaan yang baru, yang masih muda ini.
Jadi kita harus berbuat sesuatu untuk mengekangnya, ya, bukan untuk kepentingan parti kita, tetapi untuk kebaikan rakyat Malaysia itu terutamanya.